Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan dengan kubah bertajuk Orang yang Mentaati Tuhan. Semasa mengambil jalan iman, kita sentiasa mahu dipimpin oleh Roh Kudus. Disebabkan kurang pengertian, kadang-kala kita fokus pada benda fizikal, menjadi sekular dan sering berasa takut. Jadi apabila kita berdoa, kita harus selalu berkata, tolong pimpin aku dengan Roh Kudus. Aku ingin hidup dengan penuh rahmat rohani yang diingin oleh Bapa dan Ibu Syurgawi. Tolong penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Pimpinlah aku ke jalan benar agar aku dapat menggembirakan Roh Kudus. Semoga apa sahaja yang kita lakukan, iman, kehidupan harian, dan goal kita pasti dicapai dengan Roh Kudus. Kalau begitu, apakah syarat untuk menerima Roh Kudus? Buku Hosea bab 6 tertulis, berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Pertama sekali, kita harus kenal Tuhan. Kemudian ada sesuatu yang harus dibuat. Buku Kisah Para Rasul bab 5 ayat 32. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikurniakan Tuhan kepada semua orang yang mentaati Dia. Ayat 32 ada rekod yang sangat penting. Jika kita melihat ayat ini baik-baik, Tuhan berkata memberi Roh Kudus kepada orang jenis apa? Orang yang mentaati Dia. Ketaatan ini tidak bermaksud mentaati semata-mata. Jika Adam dan Hawa mentaati Tuhan semutlaknya, mereka tidak akan diusir dari Taman Eden. Namun, apakah akibatnya apabila mereka mematuhi kata-kata licik iblis? Kita harus faham siapa yang harus ditaati. Kita harus kenal Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu serta percaya mereka. Meskipun kurang secara fisikal, kehidupan yang mematuhi firman Tuhan sentiasa dipenuhi oleh apa? Roh Kudus. Ini kerana Tuhan terus mencurahkan Roh Kudus kepada orang seperti itu. Jadi, Roh Kudus selalu bantu kita dalam fikiran, pengertian, semua yang kita ingin lakukan, dan mempimpin kerja penginjilan yang sedang kita lakukan, serta menguatkan kita setiap kali kita berasa sedih dan putus asa. Sebab itulah tertulis buku Ulangan 4:28 bahawa kita akan diberkati pada waktu masuk dan diberkati pada waktu keluar, dan tempat atunan kita akan diberkati. Segala-galanya penuh dengan berkat. Mari kita lihat sebaliknya dalam buku 1 Samuel bab 15. Buku 1 Samuel bab 15 ayat 10 tertulis, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Demikian, aku menyesal kerana aku telah menjadikan Saul raja. Tuhan berkata bahawa Dia menyesal kerana menjadikan Saul raja. Apakah sebabnya? Mari kita sambung. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Dia tidak taat bagaimanapun, maka sakit hatilah Samuel, dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Ayat 17. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?
apakah perkara yang jahat di mata Tuhan? Tuhan suruh Saul memusnahkan semua orang Amalek. Namun, dia mengikut fikiran sendiri dan biar mereka hidup. Itulah kejahatan di mata Tuhan. Maksudnya, ketidaktaatan ialah perbuatan yang sangat jahat di mata Tuhan. Ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah ku tumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhanmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban kebakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenun dan ketekilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Kerana engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Saul bukan melakukan jenayah yang kejam, membunuh atau kesalahan moral. Apakah kejahatan yang ditunjukkan oleh Samuel? Mengapakah kamu tidak mentaati firman Tuhan? Itulah bahagian yang paling penting. Saul berkata bahawa dia membawa kembali Agag dan memusnahkan semua orang Amalek. Tetapi umat itu anggap lebih baik untuk mempersembahkan binatang yang gemuk kepada Tuhan. Jadi dia tidak membunuhnya. Dia berfikir, itu ialah perkara yang remeh. Tuhan akan mengampunkan perkara sekecil itu. Namun, kesimpulan Alkitab ialah Tuhan memiliki lebih daripada itu. Jadi semuanya itu tidaklah penting. Mengapakah kita perlukan ajaran dari masa lalu ini? Buku Roma 4:15 tertulis bahawa semua rekod sejarah ini disimpan untuk mengajar kita yang hidup pada zaman ini. Apabila kita memikirkan keluarga, ada anak-anak yang mentaati ibu bapa, tak ada anak-anak yang tidak. Begitu juga secara rohani. Apabila kita mematuhi kata-kata ibu bapa dan mengamalkannya, kita semua akan faham mengapa mereka suruh kita melakukan hal ini pada masa itu. Belajarlah sungguh-sungguh. Nanti ada masa untuk bermain. Kemudian kita mengulangkan kata-kata yang sama lagi dengan anak-anak. Ini kerana orang berharap agar anak-anak mereka mempunyai hidup yang lebih baik. Tuhan memberi kita semua jenis ajaran agar kita hidup lebih baik daripada sekarang, bukan? Janganlah kita melakukan apa-apa yang bodoh seperti Saul yang akan membuat Tuhan menyesal. Betul? Aku menyesal kerana menjadikan Saul raja. Bermaksud akhirnya Roh Kudus meninggalkan dia. Bukan? Apabila Roh Kudus meninggalkan Saul, menurut rekod dalam buku 1 Samuel, Saul hidup sengsara. Dia sentiasa dirasuk oleh roh-roh jahat dan hidup dengan penuh kesukaran. Mengapakah kita harus selalu mematuhi firman Tuhan dan memahakan ajarannya dalam hati? Mari kita lihat buku Yesaya bab 55 ayat 8. Tuhan berfirman, "Fikiranku, fikiran Tuhan, bukan seperti fikiran kamu, fikiran anak-anak syurgawi." Kasih ibu bapa yang berfikir untuk anak-anak dengan kasih anak terhadap ibu bapa adalah sangat berbeza. Tuhan berfirman, "Fikiranku bukan seperti fikiran kamu,
Dan jalanku bukan seperti jalan kamu. Setinggi langit dari bumi, setinggi itulah jalanku daripada jalanmu, dan fikiranku daripada fikiranmu. Firmanku seperti salji dan hujan yang turun dari langit untuk membasahi bumi, serta menumbuhkan tanaman sehingga menghasilkan benih untuk ditanam dan makanan untuk dimakan. Demikian jugalah firman yang aku ucapkan akan berjaya mencapai tujuanku dan melakukan setiap perkara yang aku tentukan. Fikiran Tuhan sangat berbeza dengan fikiran kita. Apa yang Saul anggap remeh tak abaikan membuat Tuhan menyesal kerana memilih dia. Apa yang kita anggap remeh boleh menjadi sesuatu yang besar di mata Tuhan. Semasa hidup di bumi ini, pada hari ini, walaupun sesuatu adalah remeh, tanyalah sendiri dulu, apakah firman Tuhan tentangnya? Walaupun itu ialah jalan salib yang penuh dengan duri, kita harus jadi anak-anak syurgawi yang mengikut anak domba ke mana sahaja dia pergi. Barulah Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Namun, kadang-kala kita meremehkan apa yang Tuhan anggap penting, atau bercakap tentang perkara yang Tuhan anggap kecil sebagai perkara yang sangat besar. Jadi, kita harus menghargai setiap firman Tuhan yang diberi oleh Tuhan, tidak kira itu adalah besar atau kecil. Mari kita pastikan dalam buku Yosua bab 6, bila Roh Kudus selalu berada dengan kita. Mengenai cara untuk menaluki Yeriko, fikiran Yosua adalah hampir 70-80% seperti fikiran kita. Dia pasti memikirkan taktik dan strategi yang biasa difikirkan oleh orang biasa. Namun, fikiran Tuhan sama sekali jauh daripada fikiran Yosua. Kalian semua, setiap kali saya baca, saya berfikir bahawa lebih baik kita jangan terlalu bergantung pada strategi dan rancangan manusia. Sudah tentu, kadang-kala kaedah manusia berkesan. Namun, apabila Tuhan memberi kita gambaran besar dan berkata, lakukanlah ini, kita harus ikut. Kita tidak boleh berkata, biasanya hal ini dibuat seperti ini, serta ikut apa yang biasa dan tidak mengikut cara Tuhan. Mari kita lihat buku Yosua bab 6. Bab 6 ayat 1. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu kerana orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Iaitu semua prajurit harus mengitari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya. Masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Yosua bukan ahli strategi atau kaunselor yang membuat taktik dan strategi. Dia hanya menyampaikan firman Tuhan kepada umat dan askar serta membawa mereka keluar. Itulah peranannya. Jika Yosua menambahkan 1% pun fikirannya, kita tidak akan dapat menaluki Yeriko. Kita selalu belajar melalui Alkitab. Melalui sejarah, kita menyedari rupa-rupa ada hal seperti ini, ada hal seperti itu.
Adakah Tuhan pada zaman ini berbeza daripada Tuhan pada zaman Yosua? Adakah Tuhan yang menyesal untuk menjadikan Saul raja berbeza daripada Tuhan yang memimpin zaman ini? Itu adalah Tuhan yang sama. Pada zaman ini, Tuhan yang sama memimpin Injil kita bersama dengan kita dan memberkati kita. Bukankah sudah tertulis dalam 66 buah buku Alkitab, bila Tuhan menyesal dan bila Dia berasa gembira? Sangat menggembirakan walau anda membaca 10 kali atau 10,000 kali pun. Bagaimanakah babak yang menggembirakan itu terjadi? Apakah mereka menerima Roh Kudus? Mereka yang menerima Roh Kudus melakukan apa? Mereka hidup dengan mentaati firman Tuhan secara mutlak dan mengukuhkan semangat iman yang seperti itu dalam hati. Dalam 66 buah buku Alkitab, setiap orang hidup dalam kemenangan pada setiap zaman ialah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Teruskan dengan buku Hakim-Hakim bab 7 ayat 1. Bab 7 ayat 1. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More, di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki, untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku, sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu. Demikian, siapa yang takut dan kendar, biarlah ia pulang, enyah dari pergunungan Gilead. Lalu pulanglah 22,000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10,000 orang. Tetapi Tuhan berfikir kepada Gilead, masih terlalu banyak orang rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyari mereka bagimu di sana. Tuhan sendiri pun dapat membinasakan semua orang Midian. Namun, pada bila-bila zaman, Tuhan selalu menyampaikan kehendak kepada orang yang mematuhi firman-Nya dan biar mereka melakukan kerjanya. Kita dapat memastikan ini melalui sejarah Gideon, Yosua, dan Musa. Sini, Gideon terus mengurangkan bilangan tanpa ragu-ragu menurut firman Tuhan. 32,000 orang, tinggal 22,000 orang, dan 10,000 orang tinggal. Kemudian, 9,700 orang daripada 10,000 orang pulang, tinggalkan hanya 300 orang, melawan 135,000 orang musuh. Betapa gemetar dan cemasnya mereka. Namun, 300 orang yang tinggal tidak berfikir, apakah kita 300 orang mengalahkan 135,000 orang? Mereka hanya memikirkan Tuhan daripada persekitaran. Bukankah Tuhan menyertai kita? Tuhan adalah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dia mengangkat bumi seperti setitik air dalam timpa dan bukan apa-apa. Dengan iman penuh seperti itu, mereka tidak beragu-ragu untuk mematuhi firman-Nya. Apakah yang memenuhi orang seperti itu? Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Minyak iman berlimpah-limpah dalam mereka. Akhirnya, orang seperti ini menerima kemenangan. Kita harus jadi pemimpin yang menyampaikan kehendak Tuhan, tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita tidak boleh menambah fikiran, akal yang telah kita pelajari dari dunia dan falsafah sendiri. Agar mengucapkan apa yang baik, kita harus sampaikan kehendak Tuhan. Tuhan selalu mencurahkan Roh Kudus kepada orang yang taat dan memberitakan Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Adakah mereka takut kepada musuh? Tuhan akan halang semua anak panah agar mereka selamat.
Bukankah kita harus percaya bahawa Tuhan ada kuasa seperti itu? Fikirkanlah jika Anda ialah Gideon. Jika Anda ada 32,000 orang askar, Anda akan ingin tambah seorang lagi ke bilangan tentera. Adakah Anda mau mengurangkan bilangannya? Namun Tuhan suruh mengurangkannya. Bagaimanapun, Gideon taat dan mengikut arahan Tuhan, bukan? Apabila Musa membimbing umat Israel keluar dari Mesir dan mengambil jalan yang diperintah oleh Tuhan, Laut Merah menghalang di depan. Umat, termasuk 600,000 orang lelaki dan keluar, ada kira-kira 3 juta. Bilangan besar ini berkhemah di depan Laut Merah. Namun, untuk menangkap semula umat Israel yang dilepaskan, Firaun sendiri membimbing tentera untuk mengejar umat Israel. Umat Israel melihat peristiwa di depan. Kalian semua, Anda akan gemetar dan berasa takut jika berada dalam situasi seperti itu. Tiada cara yang lain. Mereka ingin menyeberangi laut, tetapi tiada cara untuk menyeberanginya. Pada masa itu, Musa dan para pemimpin akan memikirkan apa? Mereka akan berfikir, kita memerlukan rakit atau membina sebuah jambatan daripada kayu untuk menyeberangi laut. Bukan? Semua orang akan berfikir seperti itu. Namun, apakah jalan Tuhan? Dia membuat laut menjadi tanah kering. Membuat laut menjadi tanah kering. Hanya Tuhan dapat memikirkan idea seperti itu. Itu ialah sesuatu yang kalian dan saya tidak dapat bayangkan. Bukan? Jadi, kita harus selalu pergi ke mana Tuhan suruh kita pergi. Walaupun kita mungkin berfikir ada halangan besar di depan. Halangan itu boleh tukar menjadi jalan pintas. Laut Merah yang dianggap oleh umat Israel sebagai halangan segera menjadi tanah kering dan Tuhan membimbing mereka menyeberanginya dengan mudah. Apabila kita melihat setiap babak ini dalam sejarah, kita berfikir, kalau bukan Tuhan, bagaimanakah hal ini boleh terjadi? Kita hanya memberi kemuliaan, kesyukuran dan penghormatan kepadanya sekali lagi. Pagi tadi turun sedikit hujan. Saya berfikir, dapatkah manusia membeli air yang cukup untuk menyiram semua pokok dan gunung di tanah yang luas ini? Kita boleh menyembur sedikit air dengan helikopter yang memadam kebakaran hutan. Tetapi siapa dapat mengairi seluruh bumi? Kecuali Tuhan, tiada sesiapa pun yang dapat. Apabila hujan, orang berkata, sudah hujan, kita harus guna payung. Manusia hanya fikir ini. Apakah cara bagi manusia untuk menciptakan air yang begitu banyak? Tiada orang dapat. Tuhan berkata, jadi janganlah takut kepada manusia. Tuhan yang Maha Kuasalah yang bantu kamu. Bukan? Kita manusia tidak sempurna. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Jadi, marilah kita mengikut jalan Tuhan yang sempurna sampai akhir. Mengenai ini, penulis buku Ibrani merekodkan hukum ketaatan dalam buku Ibrani bab 3 seperti berikut. Mari kita lihat buku Ibrani bab 3 ayat 10. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka, bagaimana? Sesat hati. Apabila kita sesat, kita tidak mentaati dan membangkitkan kemurkaan Tuhan. Semua ini berlaku apabila hati kita sesat dan digodai. Sesat hati. Dan bagaimana? Mereka tidak mengenal jalanku. Kita perlu fikir sama ada kita pernah menganggap firman Tuhan sebagai hal yang remeh seperti yang Raja Saul. Teruskan dengan ayat 11.
sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh kerana ia murtad dari Tuhan yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya kerana tipu daya dosa. Tertulis, selalu mereka sesat hati. Dan ayat 13 berkata, tipu daya dosa. Apakah yang berlaku pada hati kita disebabkan tipu daya dosa? Hati kita akan menjadi tegar. Kalian semua, hanya apabila kita membajak hati yang tegar, pokok yang baik dapat tumbuh dan berbuah baik. Jika tidak, seperti tertulis di sini, hati kita akan menjadi tegar disebabkan tipu daya dosa, dan fikiran yang negatif akan selalu menguasai dunia iman kita. Agar dunia rohani kita dipenuhi sukacita, kesyukuran dan kebahagiaan sepanjang masa, kita harus selalu ada Tuhan di dalam kita. Untuk sedemikian, apakah yang harus kita buat? Kita harus buang batu dan semua duri dari tanah hati kita. Hati keras kita harus menjadi tanah yang subur. Satu-satunya cara yang paling mudah adalah selalu mengikut firman Tuhan dan mengambil jalannya. Itulah jalan ketaatan, bukan? Kita tidak boleh ambil fikiran ini dengan cuai. Apa yang diajar Alkitab ialah ketaatan kepada Tuhan. Ayat 14. Kerana kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai bila? Sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Kemudian, ayat-ayat berikut berkata apa? Mari melihat ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumbahi bahawa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah siapa? Mereka yang tidak taat. Demikianlah kita lihat bahawa mereka tidak dapat masuk oleh kerana ketidakpercayaan mereka. Adakah sejarah Roh Kudus Tuhan bekerja dalam orang yang tidak taat? Jika kita melihat firman dalam buku Kisah Para Rasul bab 5 ayat 32, Tuhan memberi Roh Kudus kepada orang yang mentaatinya. Jadi dalam ayat ini, apakah yang memenuhi hati orang yang tidak taat? Mereka dipenuhi tipu daya dosa, dan hati mereka menjadi sesat. Hati mereka jauh daripada Tuhan. Mereka tidak menerima Roh Kudus. Jadi 40 tahun kehidupan mereka di padang gurun membosankan. Jika Roh Kudus selalu bersama dengan kita, tempat yang ada Tuhan ialah syurga. Walaupun kita mengalami situasi seperti ini atau situasi seperti itu, sama ada baik ada buruk, kita akan berasa gembira dalam segala hal. Ini kerana Tuhan telah menjamin masa depan kita dan kedudukan imamat yang rajani di syurga. Dia bahkan berkata, aku akan mendahului kamu dan menyediakan tempat bagimu. Jika ada kerajaan yang semua jalan ditutupi dengan emas, tidakkah anda ingin melawat kerajaan itu? Tuhan berjanji untuk menyerahkan kerajaan itu kepada kita. Adakah masa depan kita suram? Di manakah kita harus letakkan harapan? Kita akan pergi ke kerajaan yang ditutup dengan emas. Jika kita melupakan semua firman Tuhan hari demi hari dan berfikir, apakah yang harus aku makan esok? Apakah yang akan kita pakai esok? Serta jatuh dalam penderitaan yang seperti itu, Tuhan berkata bahawa Dia murka dan hati mereka menjadi tegar disebabkan tipu daya dosa. Walaupun orang lain tinggal di rumah besar seperti istana dan kita tinggal di pondok usang, bagi orang yang menerima Roh Kudus itu bukanlah apa. Itu hanyalah tempat tinggal yang sementara. Janganlah kita lupa kampung halaman kita yang benar. Tuhan sudah berjanji untuk memberi Roh Kudus kepada orang yang mentaatinya. Tuhan memberi Yosua Roh Kudus agar dia merasai kegembiraan kemenangan
dalam persekitaran yang nampak mustahil untuk menang. Dia juga memberi Gideon kegembiraan seperti itu. Melalui Musa, dia membelah Laut Merah dan menjadikannya tanah kering untuk dilalui. Tuhan tidak mahu kita dikotai oleh tipu daya dosa dan hidup dengan hati yang tegar pada zaman ini. Dia ingin kita mematuhi firman-Nya agar kita selalu hidup dalam persekitaran yang dipenuhi Roh Kudus. Bapa dan Ibu Syurgawi berjanji akan memberi kita mahkota dan biar kita mewarisi kerajaan yang hebat yang tiada lagi kematian, kesakitan, dan penderitaan di bumi ini. Dapatkah kita membandingkan ini dengan bumi ini? Jika kita digoda dan hati menjadi sesat, benda di bumi ini akan kelihatan lebih baik. Kenapa? Kerana kita digoda. Biasa apabila Hawa melihat pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dia tidak berfikir apa-apa. Namun, bagaimana selepas dia digoda? Baik untuk dimakan, sedap kelihatan, dan cukup bagus untuk memperoleh kebijaksanaan. Hati kita harus selalu tertuju kepada Tuhan. Iblis menggodai kita dengan sifat dosa agar kita berminat pada dosa. Selepas Yesus dibaptis dan berpuasa selama 40 hari, dia digoda oleh syaitan. Syaitan sentiasa menggoda dia dengan benda bumi. Dia menunjukkannya kemegahan dunia dan suruh dia sujud menyembahnya. Keperluan segera manusia ialah makanan, jadi syaitan berkata, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus berkata, semua itu adalah sia-sia. Manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Janganlah engkau mencobai Tuhan, Tuhanmu. Tuhan ialah objek iman dan bukan objek untuk diuji. Yesus menjawab syaitan dengan fikiran Roh Kudus. Dan syaitan berulang kali menggodai dia dengan kata-kata dusta. Adakah hati kita tertipu atau tidak? Adakah yang menjadi hati yang berdosa? Inilah soalan yang paling penting. Agar tidak kehilangan kerajaan syurga yang abadi, kita harus sentiasa ada minta Roh Kudus. Tuhan berkata akan memberi Roh Kudus kepada orang yang mentaatinya. Tolong jangan lupakan ini pada hari ini. Kata-kata orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu mendatangkan kebahagiaan dan membangunkan. Mereka juga rajin menginjil, bukan? Dengan demikian, kita harus hidup dalam Roh Kudus Tuhan. Walaupun Yohanes Pembaptis hanya makan belalang dan madu hutang, dia tidak mencemburui orang yang makan makanan lazat. Ini kerana dia dipenuhi Roh Kudus dan berlimpah-limpah dengan sukacita. Dia tahu dengan baik bahawa tiada keadaan fizikal di bumi ini dapat membawa kebahagiaan. Mari kita beriman baik, dipenuhi Roh Kudus, tak ada harapan untuk kerajaan syurga yang abadi pada hari ini. Dengan harap anda mempunyai hari Sabat yang indah dan penuh rahmat pada hari ini, dengan menjaga saudara-saudari, bersatu dan membangunkan harapan syurga yang abadi, saya menakmahkan khutbah ini. Terima kasih.